نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير وإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya masih lagi kita dapat jumpa untuk kelas kita pada hari ini insya-Allah. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita masuk tajuk baru, hadis yang ke-17 17 kalau tak silap saya. Jadi dia sebut kat situ mura'atu syu'urul ghairi. Meraihkan syu'uru perasaan-perasaan al-ghairi, orang lain. Jadi itu tajuk pelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada perbincangan hadis pada hari ini insya-Allah. Apa yang kita akan pelajari ialah kita tengok sikit satu persatu. Moga-moga ada kebaikan kita belajar pada hari ini insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi tengok An Abdullah bin Mas'udin, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum salasatan, idza apabila, kuntum kamu itu, salasan ada 3 orang. Okey, fala maka janganlah, yatanaja berbisik-bisik. Fala maka janganlah. Tengok saya terjemah tu dengar elok. Fala yatanaja, fala maka janganlah. Saya kata janganlah. Tu nafi ke nahi? Nafi ke nahi? Janganlah tu nafi ke nahi? Assalamualaikum. Ya. Nafi ke nahi? Nahi. Nahi dia adalah nahi, janganlah. Sebab saya terjemah janganlah. Maka janganlah ya tanaja berbisik-bisik. Rajulani 2 orang lelaki. Duna tanpa al-akhari yang lain. Al-akhari yang lain. Hatta sehingga apa? Ya tahtalitu, mereka itu tahtalitu bergaul. Tahtalitu mereka bergaul bin nasi dengan manusia. Manusia apa? Dalam kurungan yang lain. Dengan manusia dalam kurungan yang lain. Ajala saat ketika. Ajala saat ketika ayyuhzinahu. Mengkecewa menyedihkannya. Saat ketika menyedihkannya. Nya siapa? Nya orang yang ketiga tadi. Nya siapa? Nya orang yang ketiga. Okey, faham Okey, itu yang pertama. Kita terjemah sikit daripada riwayat Imam Bukhari. Baik. Kita tengok pada hati ma'anil mufradatil kalimah. Saya harap antum dah tulis Saya harap sangat antum dah tulis apa yang ana tangkapkan gambar ni. Pasal bukan saja-sajalah tangkap gambar ni. Supaya antum tulis boleh dobit kat situ. Kan? Hati ma'ani, hati datangkan, ma'ani makna-makna al-mufradati. Sama erti lil kalimati bagi kalimah-kalimah
al-atiyah yang berikut. Kuntum apa tadi? Wajada awsara. Dapati ataupun jadi. Wajada dapati awsara ataupun jadi. Maksudnya apa? Iza kuntum, apabila kamu dapati ataupun maksudnya baru nak berlaku. Soro, kalau soro pula apabila kamu sedang. Soro tu pula sedang, terjemahannya sedang. Apabila kamu sedang bertiga ataupun apabila kamu dapati, maksudnya masa tengah tu baru perasan kita ada bertiga. Kan? Contoh kan, bertiga. Itu apa nama tu, maksud dia. Terjemah dia macam tu. Jadi lepas tu ayyah zinahu, menyedihkannya. Ay yudayikuhu, menyempitkannya. Yudayiku tu maksudnya menyempitkan apa? Dengan perasaan yang macam-macam. Dengan perasaan apa? Yang macam-macam. Itu yudayikuhu. Nya tu kembali pada siapa? Al-ghairi. Al-ghairi. Hu tu kembali pada siapa? Hanya ni lah. Dia kata dia tanya rajulun duna akhar ni. Ni. Kembali kepada al-akhari ni. Nampak anak panah saya ni? Ni. Apa nama? Hu ni kembali pada siapa? Al-akhari. Okey, cukup. Lepas tu, terus. Uzkur na'un la. Ni saya cakap tadi tu. Sebutkan jenis nau' ataupun jenis la. Fi qawli Nabi SAW. Fala yatanaja rajulani dunal akhar. Al-akhari. La nafiyah. Au la nahiyah. Dua-dua betul. Maksudnya boleh terjemah macam ni. Iza kuntum maka janganlah. Kan? La ni boleh terjemahnya maka janganlah. Maka lepas tu yang kedua, maka tidaklah. Maka tidaklah tanaja berbisik-bisik. Maka tidaklah berbisik-bisik dua orang lelaki duna akhar, tanpa seorang yang lain. Tu terjemah. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada ni. Kuntum tadi ni kita terjemah apa? Kuntum tadi ni kita terjemah apa? Ataupun la ni kan ada dua kan? La nahi ataupun la nafi. Bergantung pada apa? Bergantung kita terjemah apa pada kuntum ni. Kalau kuntum tu kita terjemah soro, maka nak guna apa? Kalau kuntum kita terjemah soro, la ni la apa? La nafi ke la nahi? Plus nak memahamkan ni, bagi faham betul-betul. Kalau kuntum ni kita terjemah soro, la ni la apa? Cuba je lah. Sabrina pun tak buka kamera hari ni. Ikram pun tak buka kamera. Hujan kot. Okay. Cuba. Soro tadi saya kata apa? Jadi kan. Jadilah kan. Saya kata terjemah tadi jadilah. Maka janganlah. Terjemah tadi soro jadilah. Okey. Kalau jadilah idza kuntum, jika kamu apa nama soro, kalau tengok idza kuntum soro salasan, jika kamu sedang dalam keadaan bertiga, fala yatanaja. Fala tu maka janganlah lah. La nafi. La nahi silap. La nahi. Jika kita terjemah dengan apa nama jika kita terjemah dengan jika kita terjemah dengan apa? Dengan wajada, jika kamu dapati kamu sedang bertiga, fala tu jadi fala tu jadi nafi lah pula. Maka tidaklah dua orang kamu ni, dua orang kamu yang sedang berbisik-bisik ni berbisik, sedangkan yang lain tadi tu dia apa nama yudayiku. Sedangkan dia ni rasa macam-macam dalam hati dia. Dia orang ni berbisik-bisik kata kat aku ke? Contoh macam tu. Faham tak saya cakap apa ni? Tak ada orang ke? Faham, Ustaz.
Faham tapi tak ni dah tak jawab. Susah juga nak tahu faham ke tak tu. Okey, nanti nak tahu faham ke tak tu nanti saya tanyalah dalam kelas nanti kan. Okey, cukup. Hati muradu. Hati datangkan al-murad. Maksud bitarakib dengan susunan-susunan al-kalimah, kalimah-kalimah al-atiyati yang berikut. Apa murad dia? Fala yatanaja rajulani duna akhar. Apa murad bagi kalimah ini? La yatakallamani. Janganlah yatakallamani, dua-dua orang ni bersembang sirran, secara rahsia. Sirran, secara rahsia. Munfaridina, berdua-duaan. Anhu, dari nya siapa? Nya akhar tadi. Hu ni kepada siapa? Hu ni kepada al-akhari. Okey. La yatakallama ni janganlah kedua-duanya menyembang. Sirran, secara rahsia. Munfaridina, bersendirian. In anhu, darinya. Nya siapa? Nya al-akhar. Itu kena faham. Okay, kena pandai letak apa nama domain tu kat mana. Pasal apa? Kalau tak pandai letak, salah baca. Tak pandai letak, salah baca, salah faham. Okey. Hatta takhtalitu bin nasi. Hatta sehingga takhtalitu bercampur gaul mereka itu bin nasi dengan manusia. Okey, apa maksud dia? Hatta yakhtalitu, sehingga bercampur gaul. Asalisatun, 3 orang tadi ni, 2 campur 1 ni. 3 orang tadi ni apa? Bighairihim, dengan selain daripada mereka. Sebab apa? 2 orang ni boleh sembang, yang seorang ni pun boleh sembang dengan orang lain. Bighairihim. Wahidan, yang seorang tadi tu. Kana aksar, ataupun lebih ramai. Itu maksud dia. Supaya apa? Supaya kita ni tak biarkan orang salah anggap dengan kita, terasa hati dengan kita. Okey. Allahu a'lam. Okey. Kita teruskan lagi. Bayin mauqi'ul i'rab. Terangkan mauqi'ul i'rab. Tempat bagi i'rab. Lamma, tatkala ya'ti. Yang berikut. Okey, apa dia? Salah satan. Baca dia dengan salah satan. Jadi bila kata salah satan, apa dia? Khobar kana mansuban. Adalah dia tu khobar bagi kana. Hukumnya apa? Mansub. Baris atas. Dia adalah khobar bagi kana yang mansub. Okey. Hafal je lah. Kalau tak faham tu hafal je. Mudah. And tan tu yang dia kata khobar tu tang mana? Khobar tu salah satan ni. Yang mansub tu apa? Tan tu Sebab tu baca tan tu. Khobar kana yang mana tu? Salah satan. Yang mansubnya apa? Tan tu baris 2 kat ta mabutah tu. Tu tan. Tu mansub. Lepas tu ayyahzinahu, masdar muawwal. Masdar yang diawalkan. Fi, pada mahalli jarrin, pada tempat jar. Sepatutnya ayyahzinuhu lah sepatutnya. Tapi disebabkan apa nama ada an, tak boleh lah dia baca ayyahzinuhu. Kena baca ayyahzinahu lah. Ayyahzinahu. Tak boleh baca ayyahzinuhu. Pasal apa tak boleh baca ayyahzinuhu? Pasal ada an. Bila ada an, dia jadi apa nama, dia jadi mansub lah. Kan? Dia jadi mansub. Kena baca fathah. Jadi asal dia masdar yang diawalkan fi mahalli jar, pada tempat jar. Tang mana jarnya? Tang mana jar? Tengok dia kata tadi fi mahalli jarin. Tang mana jarnya? Tadi apa perkataan apa ni? Tadi perkataan apa? Yahzinahu kan? Yahzinahu. Kan? Kana ni apa nama kuntum. Okey. Mana tadi? Dia ada khobar muawwal. Khobar muawwal. Mana kana? Kana tu tak ada. Khobar apa nama khobar kana tu tak ada. Pasal kana tu dah disembunyikan, tapi maknanya ada.
Makna dia ada. Kan? Sebab tu dia kata khabar kana. Apa nama? Al-masdar mu'awwal fi mahali jarrin, pada sifat jar, mudhafun ilaihi. Yang hukumnya mudhafun ilaihi. Okey, tengok sepatutnya apa? Kan? Sepatutnya dia ni min bin nasi ajala yuhzinuhu. Betul? Sepatutnya yuhzinuhu. Tapi ada an. An ni an masdariyah. An ni disebut an masdariyah. Kenapa an ni dipanggil an masdariyah? Kerana an ni tujuannya ialah untuk membezakan di antara dua apa ni? Ni apa ni? Hilang pula. Ni apa ni? Ni apakah jenis perkataan dia? Isim ke, fa'il ke, huruf? Fa'il. Fa'il. Ni ajla ni, ajla, ajli, ajlu ni, fa'il ke, isim ke, huruf? Huruf. Huruf pula. Ajla ni isim ke, fa'il ke, huruf? Fa'il juga. Nak tahu dia fa'il macam mana? Di hujungnya kalau fi'il madhi fathah abadan. Fathah abadan. Okey, maknanya dia boleh ditasrifkan lah kan? Maksudnya dia boleh ditasrifkan. Isim mana boleh tasrif? Betul? Ada apa nama isim madi, isim mudhari', isim amar tak ada kan? Tak ada. Jadi yang ada ialah fa'il je boleh tasrif. Huruf boleh tak tasrif? Huruf pun tak boleh juga. Huruf pun dia tak boleh juga. Cuma bila kadang-kadang tu dia masuk tu ikut kepada apa yang ada di belakang dia. Okey, ajli tu adalah fa'il. Jadi bila fa'il dengan fa'il, ni fa'il lain. Alamak, tertekan lagi. Ni fa'il lain. Apa yang berlaku? Kena selangkan tengah-tengah dua fa'il itu dengan an. Jadilah an ni an masdariyah. Jadilah an ni masdariyah. Kalau tak, dia ni sama je berbaris depan. Ayat ajlu ajla yuhzinuhu. Sepatutnya macam tu. Tapi tak boleh. Pasal ada an. Faham ke faham? Okey. Cukup sampai situ. Kang banyak ni tak habis baca. Okey. Lepas tu. Ma'illatun. Apakah illah? Fi nahyi, pada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-tanaja, daripada larangan apa? Larangan tanaja, berbisik-bisik, fil hadisi, dalam hadis. Kenapa Nabi larang? Sebabnya ialah anal wahidun, orang yang duduk seorang-seorang tadi tu, anal wahidan, bahawasanya orang yang seorang-seorang tadi tu, idzal baqiya munfaridan, idza, apabila, baqiya, kekallah dia, baqiya, kekallah dia, munfaridan, berseorangan, munfaridan, berseorangan, wanataja, dan saling berbisik-bisik, watanaja, dan saling berbisik, man adahu, man adahu, man baca man sesiapa, adahu, selain dia, ma adahu, selain dia, dunahu, sekali dah tu, man adahu dunahu, selain daripada dia. Okey, rubbama, berkemungkinan, apa kemungkinan dia? Zannu, menjadi zon, dia buruk sangka, su'uzon lah. Zon kat sini maksudnya dalam kurungan sangka, dalam kurungan buruk. Ihtiqarihim, menumbuhkan persengketaan. Di antara mereka menumbuhkan persengketaan di antara mereka iyahu. Okey. Min, dari, ayyudkhiluhu, yang memasukkannya fi najwahum,
dalam bisikan-bisikan mereka. Orang yang ketiga tadi tu akan ada, dia akan zon berlakunya apa? Dua orang tadi tu sedang ada persengketaan di kalangan dia. Di kalangan mereka dua yang menyembang tadi tu. Dia akan zon macam tu. So tak baguslah. Orang yang kena ingat yang 2 dengan 3 tadi tu, 2 ni pun berdosa, yang ni pun berdosa. Ya, 2 ni berdosa pasal apa? Menyebabkan dia ni buruk sangka. Yang 2 ni pula berdosa pasal jadi 2 ni juga berdosa sebab jadi asbab dia ni buruk sangka. Faham tak? 2 ni berdosa pasal menyebabkan dia ni buruk sangka. Dan dia ni berdosa pada dua-dua ni pasal dia ni buruk sangka pada dua-dua ni. Dua-dua tak boleh. Sebab tu kita kena elakkan. Sebab tu kena elakkan. Sikit lah nak buka. Contoh, nak buka kepala otak sikit. Bawah kotak. Ustaz, sekarang ni orang dah tak buat macam tu Ustaz. Orang pakai WhatsApp. Betul tak? Duduk sebelah-sebelah ramai-ramai tapi pakai WhatsApp. Pap. Tiba-tiba ni mana nak tahu ni tengah sembang depan. Yang ni dua elok je sembang. Yang ni duk main handset. Pap. Lepas tu tiba-tiba tak gambar. Pap. Kau tengoklah ngutuk kat dalam WhatsApp personal kan. Pap. Okey. Kau tengoklah dia ni cakap lebih. Pap. Contoh. Pap. Apa hukum? Sama juga. Kan? Itu sebab tu tak boleh. Sebab tu handset ni tinggal. Nak sembang, nak kena guna handset juga, maklum dulu cakap awal-awal. Minta izin saya nak uruskan grup jap. Contoh. Nak jawab ni Ustaz. Contoh. Kenalah minta izin dulu. Kalau tak ada lah. Sebab tu handset ni jahat. Bila dah sepatutnya handset ni dia jadi penghubung di antara seorang dengan seseorang yang lain. Tapi apa yang berlaku, handset ni dah menjauhkan walaupun duduk depan depan. Sebab tu handset ni kan, saya pun tak cakap lah siapa-siapa. Saya cakap saya. Dulu saya handset ni sambil-sambil makan sambil-sambil makan pun main handset. Saya main handset, isteri saya main handset. Lepas tu anak saya sorang-sorang makan dekat talam-talam. Lepas tu ni anak minta nak makan dia makan sorang-sorang. Anak minta nak makan nak turun okey, kita pula marah dia. Tu yang menyebabkan tak bagus lah. Tak bagus. Sebab tu kita kena belajar. Zaman sekarang ni tak boleh nafi lah kan. Handset tu akan ada dekat ni. Tapi kita kena cuba kawal penggunaan handset tu supaya apa? Supaya tak tak merosakkan kehidupan kita yang sebenar. Pasal dah nama pun media sosial. Dia sepatutnya menyebabkan kita bersosial. Tapi apa yang berlaku? Sebaliknya keluarga jadi tak rapat hanya disebabkan handset. Makan pun main handset, tidur pun main handset. Kan? Tak bagus lah tu. Tidur satu katil. Kan? Tapi main handset. Tak bagus. So, pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Ini sajalah nak cerita. Okey. Terus. Kalau habis. Tak habis sudah. Okey. Bayin isnaini. Terangkan dua. Min dari asbabin. Sebab-sebab. Nahiyya melarang. Rasulullah SAW at-tanaja. Okey, ini dah sebut tadi. Okey. Yang kedua, awak annahum. Au tu sepatutnya au tu baca au. Au annahum sebab dia ambil ustaz saya ni ambil sebiji dalam kitab Dia ambil sebiji dalam kitab, dia just ni je. Just copy paste je. Au annahum yuriduna, mereka itu berkehendak bihi dengannya ghailatun. Ghailah apa ghailah? Ghailah ke ghanilah? Ghailah. Hamzah ke nun? Hamzah. Ghailah apa ghailah? Ghailah apa? Dahiyah apa? Saya pun dah lupa dah. Lama. Buruk. Mengurut apa? Keburukan. Keburukan. Dahiyah? Dan perkara mungkar. Perkara mungkar. Itu contoh lah. Contoh.
Tak bagus hati-hati. Okey, yang ketiga, au annahum bahawasanya mereka yatakallamuna anhu bisuin. Mungkin mereka ni cakap benda yang tak elok tentang orang yang lagi satu. Tu tak baguslah. Okey. Contoh je keadaan-keadaan tu. Okey, seterusnya. Okey. Bayin isnaini, terangkan dua, min ahammiyati, daripada kepentingan hadzal hadisi, hadis ini, lil mujtama', bagi masyarakat. Minta izin minum air. Dia kata, mura'atu syu'urul akhirina wa ihtiram, meraihkan perasaan orang lain, wa ihtiramum, dan menghormati mereka. Banyaklah kan. Kadang-kadang kan. Ni nisbah saya kat Mesir dulu lah. Orang Arab ni jarang ada handset yang tengok handsetnya power-power ni kan. Bukan power pun zaman tu, handsetnya apa je. Handsetnya daun. Handset Nokia daun tu kan. Apa yang berlaku? Arab ni pakai handset biasa je, yang type biasa je. Kita dah masa tu dah pakai Yahoo Messenger kan. Pakai Yahoo Messenger. Dia tengok dia kata, kita sampai sembang-sembang tu gelak-gelak kan. Gelak-gelak, bukan gelak pun, sengih-sengih je. Dia kata, saya ni yang kena lah. Dia kata apa? Oh, dia cakap handset kau ni canggih. Tukarlah dengan aku, kata dia. Handset dia cikai je pun. Tiga-tiga sekupang. Kau bayangkan, handset tiga-tiga sekupang nak tukar dengan Nokia daun. Kau nak? Saya tak nak lah kan. Masa tu handset daun pun harga dekat RM900. Masa tu, tiga-tiga sekupang mahal lagi. Dekat RM500. Tapi power. Okay, nak ceritanya. Tu contoh lah tu. Kita tak ihtiram dia. Menyebabkan apa? Kita tak ihtiram dia. Gelak-gelak lah, apalah, senyum-senyum lah. Orang ingat, kita ngata kat dia. Okay. Lepas tu yang kedua, ibti'adu, menjauhkan. An, dari. Adawatan, permusuhan. Wasu izon, dan buruk sangka. Ini common lah. Dan seterusnya, bayin, terangkan. Isnaini, dua. Min halatin, daripada keadaan-keadaan. Allati, yang yajuzu, harus. Fiha, padanya. At-tahaddusi, bercakap. Sirron, secara rahsia. Baina, di antara isnaini, dua orang, duna, tanpa asalis, orang yang ketiga. Bila boleh? Iza uzina salisun, jika diizinkan yang ketiga. Contoh. Ini contoh saya cakap tadi ni. Kan? Kita tengah bersembang WhatsApp. Contoh kita berdua. Kita tengah bersembang dengan orang lain dekat dalam handset tu, WhatsApp tu. So jadi bertiga lah. Minta izin orang yang ada depan kita tu. Minta izin. Yang kedua, indah. Yang ni banyak salah. Saya tahun lepas, orang jawab soalan ni, dia tak boleh jawab. Saya pun tak faham. So, antum kena fahamkan betul-betul lah. Idza uzina as-salisu. Jawapan dia tiga patah perkataan je. Tak boleh jawab juga. Alah. Soalan tahun lepas ni. Jika diizinkan orang yang ketiga. Lepas tu, inda ikhtilatu bighairihim. Jika bercampur mereka itu dengan orang lain. Maksudnya yang lebih ramai. Inda adamu ifraduhu. Jika ketiadaan ifradu, bersendiriannya. Nya tu kepada siapa? Pada orang yang ketiga tadi tu. Man baina. Man, sesiapa. Baina, di antara al-qawmin, satu kaum. Satu kumpulan. Bitarki jamaah, dengan meninggalkan kumpulan yang besar. Kaumin ni satu kumpulan yang kecil. Jamaah satu kumpulan yang besar. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai. Yang tu boleh. Boleh. Yang dibolehkan. Kumpulan besar, pergi perbincangan sembang dengan kumpulan kecil. Yang tu tak ada masalah.
Yang penting jangan ada namanya istilahnya apa nama terasa hati. Okey. Laju sangat ke? Okey Ustaz. Okey kalau okey saya nak teruskan. Okey. Jadi dia disebutkan hal kana, adakah kana nahya bahawasanya larangan at-tanaja berbisik-bisik khasatan khusus lisatun untuk 3 orang duna wahid tanpa seorang yang lain. Bayin bi uslubika, terangkan dengan kau punya uslub, dengan cara kau. Ikut kita faham macam mana. Boleh buat ayat sendiri. Ni contohlah ustaz saya buat tu kan. La, dia kata hal, mestilah jawab dengan la ataupun na'am. Kalau kita kata la, apa jawapan kita? Kalau kita na'am, apa jawapan kita? Yang tu je sebenarnya. Kan? Dia kata boleh tak? Maksudnya, kalau kita soalan ni, kita kata la, bagi hujah kita. Kalau kita kata na'am, bagi hujah ni. Ni, nampak ni. Kalau kita na'am, bagi hujah ni. Kalau kita kata la, bagi hujah hadis. Betul tak? Kalau kita kata la, bagi hujah hadis. Kalau kita na'am, bagi hujahnya ni. Faham ke faham? Bukan semua benda nak kena ngapai. Bukan semua benda nak kena ngapai. Dia nak suruh hampa faham. Supaya nanti hampa dah keluar daripada stam tu orang tanya. Macam saya lah dulu orang tanya. Baru ngaji stam, dah tanya hukum. Hukum pula pelik-pelik je. Dia cakap, nasib baik tanya tu benda yang senang. Contoh apa senangnya? Akikah lah. Tanya bab akikah. Nasib baik bab akikah tu kita dah belajar kan. Kita belajar dalam stam. Okey. Weh, boleh tak akikah ni? Saya pernah lah masa stam dulu yang orang tanya. Boleh tak daging akikah apa nama orang yang daging akikah gabung dengan daging korban biasa ataupun nazar dalam satu lembu. Contoh. Maksudnya kan lembu tu ada 7 kan. Seekor ada 7 bahagian. Dua nak nazar, satu nak akikah, 4 ni korban. Boleh ke tak dalam seekor lembu? Tak boleh. Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh boleh lah. Sebab ada 7 bahagian. Tapi bila jadi keadaan macam ni, biasanya pengurus tu dia akan tengok lah, dia akan uruskan. Okey, lembu ni khas untuk akikah je. Lembu ni khas untuk korban je. Kalau tak ada daya upaya nak buat macam mana kan, 7 bahagian ni, dia akan buat cara macam mana, dia orang akan timbang lah. Dia akan timbang daging. Biasa dia orang akan timbang daging lah, itu je. Lepas tu, seekor lembu tu dapat berapa banyak daging. Semua daging tu bau pecah 7. Bau pecah 7. Okey. Yang tak boleh makan mana? Yang tak boleh makan. Yang daripada 7 bahagian ni mana yang tak boleh makan? Nazar. Sajalah tanya soalan yang nak kena dulu. 7 ni mana yang tak boleh makan? Korban. Ni. Nazar ni tak boleh makan. Nazar ni tak boleh makan. Orang yang bernazar dia tak boleh makan dua bahagian ni. Tapi yang 5 bahagian ni dia boleh makan. Faham ke tak? Lepas tu kita ingin ingat, kita kena ulang balik bab akikah. Daging yang bahagian akikah ni, dia sunat daging mentah ke sunat dia masak? Masak? Dimasak kan? Contoh macam tu. Yang 4 ni pula macam mana? 4 ni pula ke 7 bahagian ni, 7 bahagian ni dia gabungkan, dia ambil 7 bahagian ni nak bagi sah 7 bahagian ni kena ambil 1/3 daripada 7 bahagian ni untuk apa? Untuk diberikan pada fakir miskin. Kalau tak sah. Faham tak saya cakap tu? Contohlah dapat 7 kilo. 1 kilo dapat 7/3 21. Okey, contohlah satu lembu dapat 21 kilo. Contoh daging. Okey, betul? Seekor lembu dapat 27
kilo daging. Okey. Maknanya setiap ni dapat setiap orang ni dapat 3 kilo, betul tak? Setiap bahagian ni dapat 3 kilo, betul tak? Okey. Setiap bahagian ni kena ambil sekilo untuk apa? Bagi kepada fakir miskin. Untuk apa? Untuk sahkan korban, untuk sahkan akikah, untuk sahkan nazar. Faham ke faham? Okey. Jadinya setiap seorang ni dapat apa? Setiap tujuh bahagian ni dia dapat 2 kilo daging. Okey. Sekarang ni orang yang dekat dalam lembu tu, okey. Orang yang bernazar ni dia dah confirm tak boleh makan dua orang yang dua bahagian ni 4 kilo ni confirm tak boleh makan. Tapi 5 yang 10 kilo ni boleh makan tak? Boleh. 10 kilo ni dia boleh makan. 10 kilo ni boleh makan. Okey. Yang 8 kilo ni. Yang 8 kilo ni satu dah selesai dah. Biasanya korban yang ni kena bagi daging mentah. So daging mentah bagi dekat kalau orang tu nak masak-masak lah. Tapi biasanya 2 kilo ni bagi terus kepada orang yang korban. Yang masaknya yang akikah ni biasanya macam tu. Tapi ikutlah pada pengurusan. Ikut pada pengurusan. Dia punya pentingnya kan seekor lembu tu jumlah keseluruhan daging dia bagi 3. Bagi 3 bahagian. Satu bahagian untuk fakir miskin, satu bahagian untuk penama, satu bahagian lagi untuk untuk makan. Biasanya macam itulah. Biasanya untuk makan, untuk sedekah biasa. Kan? Biasanya macam tu. Tapi kalau nak bagi yang 2 ni nak bagi terus kepada orang yang korban pun tak ada hal. Okey, tak apa, tu cerita ni lah. Ulang kaji je. Hampa kan dah belajar kan adhiyah dengan akikah kan. Belajar belum? Ke tak belajar? Tak belajar? Zaman saya kena belajar. Patut hampa selenga je, tak tahu. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Oh, ya ke? Dan nak periksa dah weh, tak sampai lagi. Saya sembang. Saya pun hadis banyak tak baca lagi kan. Okey. Cukup? Itu contoh. Okey. So hampa faham macam mana boleh ke fiqh situ? Tu hampa bacalah kat situ. Ni nak contoh. Ni contoh je, uslub saja. Kalau hampa kata la, bagilah dalil hadis. Bagi dalil. Tapi jangan copy hadis tahu. Jangan copy hadis. Hampa ambil lah ayat-ayat kat sini. Kenapa Nabi larang apa semua ni. Kenapa Nabi larang? Ni kenapa Nabi larang? Bubuhlah itu. La, li'anna apa? Li'anna li'anna annahum yuridu nabi gha'iratun aw dahiyah. Tengok jawapan ustaz saya bagi apa. Al-Mughni dia bagi lain lah ni. Li'anna al-makna fi tarkul jama'ah lil wahid katarku isnaini lil wahid. Wa mahma wajada makna fihi ulhiqat bihi al-hukmi. Contohlah ni dalam buku ni tau. Ni dalam buku pun ada. Tapi kalau antum nak copy paste ayat ni pun boleh. Ni isnaini ni. Banyak ni. Yang ni kalau rasa tak boleh buat sendiri hafal. Okey. Kalau kata na'am, bagi jawapannya ni. Iza uzina salin ada 3. Okey. Cukup. Tahaddas. Bincangkan. Contohnya, tahaddas bincangkan isnaini 2 min musawa persamaan. Musawa. Baca musawa walaupun ayat tu macam hamzah. Kan? Min musawa daripada persamaan. Iza apabila tarkal mujtama meninggalkan perkumpulan. Hazihi ini al-dabud al-asami. Disebabkan adab al-asami. Orang yang orang yang tinggi akhlak. Okey. Apa yang berlaku? Wuku'ul adawah akan menyebabkan berlakunya permusuhan. Sebab apa? Sebab kita kena jaga orang yang ada status. Al-adabul asawi ni maksudnya orang yang ada peradaban ni, dia maksudnya orang yang berpangkat lah. Kan? Kita kena tinggalkan benda tu pasal apa? Berbisik-bisik ni pasal apa?
Lagi-lagi depan orang yang ada pangkat. Sebab apa? Akan menimbulkan al-adawah. Permusuhan. Hudusu tafarruki. Berlakunya perpecahan. Itu benda besar lah ni. Okay. Isnaini ma yurshidu ilahi hadzal hadis. Nahyun Nabi anatana jabaina isnaini amamal akhar. Mura'atun Nabi syu'urul akharin. Ta'limun Nabi mengajarkan akan Nabi. Ashabi akan sahabatnya. Al-adabu akan adab. Wa husnil khalqi. Dan baik akhlak. Alhamdulillah. Selesai kita punya kelas kita pada hari ini. InsyaAllah. Okey. Kelas bolehlah kita sama-sama. Ada siapa sebelum tu ada soalan ke? Ustaz, Ya, sila. ini bukan soalan pasal hadis ni. Okey, ada lain. Ini soalan pasal kata-kata Imam Syafi'i. Okey, insyaAllah. Dia kata aku boleh menang berdebat dengan aku boleh menang kalau aku berdebat dengan orang yang sama taraf dengan aku. Betul, itu sambung. Tapi aku akan kalah bila aku berdebat dengan orang bodoh. Apa maksudnya? Maksudnya meninggalkan berjidal lah. Imam Syafi'i nak ajar kita untuk mengelakkan daripada berjidal. Berjidal macam mana? Berjidal dengan orang yang dia ni kita dah tahu dah dia jahil bab hukum tapi sembang. Sembang bab hukum agama. Sembang berkaitan dengan agama. Contohlah kan, minta maaf sebut saya bagi terang-terang aja ni. Contoh ni apa yang berlaku pada saya lah kan. Masa saya kat Mesir dulu, geng-geng Wahabi ni dia suka datang je ni contoh yang saya berlaku pada saya kan. Bila datang je bulan korban kan. Mulalah bawa keluar hadis-hadis yang hadis-hadis yang ulama dah bincang. Ulama dah bincang pasal apa? Pasal benda tu benda tu ada khilaf. Kan? Nak bincang juga. Contohnya apa? Contohnya berkaitan dengan ulama mazhab Syafi'i kata mazhab Syafi'i dan mazhab lain semua dah cakap dah benda ni. Pasal daging korban tak boleh diberikan kepada orang kafir. Contoh ni berlaku pada saya. Kan? Dah dicakap dah tak boleh ni. Saya pun masa tu saya muda. Muda lagi, umur dalam belasan tahun, 19, 20 macam tu lah. 20, 21 macam tu kan. Umur 22 saya kahwin. Lepas tu, nak jadi cerita, waktu saya pun melayankan dia. Melayan. Lepas tu, lalas sekali saya kata, lalas sekali dia minta, apa dalil? Ayat Wahabi macam tu lah. Apa dalil? Saya pun, okay, rujuk kitab sekian. Dia tak reti baca kitab. Dia tak reti baca bahasa Arab. Jadi bila tak reti baca bahasa Arab, macam mana nak jidal? So kat situ betul tak kata Imam Syafi'i? Kau pergi berjidal dengan orang yang ni, kita akan kalah. Memang kita akan kalah. Dia akan pusing kot lain. So bodohnya apa? Saya yang bodoh. Saya yang nampak bodoh. Sebab tu jangan, bila orang-orang macam ni, terus banyak cakap. Dia tanya, Pak, bagi jawapan ni, rujukan gini, Pak. Terus nak berjidal, Pak. Melainkan dia dia menjatuhkan maruah kita. Menjatuhkan maruah kita, kita terpaksalah defend diri kita pasal salah satu daripada perkara yang Islam suruh jaga ialah jaga maruah. Kan? Di antara 5 maqasid syariah tu ialah jaga maruah. Maruah ataupun ni lah kita punya maruah lah yang nombor 5 tu. Kan? Nasab keturunan tu kan. Maruah lah tu. Tu benda contoh macam tu. Jadi Imam Syafi'i nak kata apa? Kalau kita kenal orang tu sifat dia macam tu, sifat dia apa? Sifat dia dia ni jahil. Hukum pun jahil, agama pun jahil, baca kitab lagi lah. Bukan nak kata saya pandai sangat baca kitab, tapi sebab benda tu kita dah belajar kat dalam fiqh mazhab Syafi'i. Kita punya ni. Dia hanya orang Wahabi, dia hanya berhujah pada apa? Berhujah kepada zahir nas semata-mata. Sedangkan ulama dah bincang. Contoh saya cakap lagi kan. Contoh Dr. Mazhar, kenal bukan Dr. Mazhar, Dr. Rora, kenal Rora? Tak kenal. Rozaimi Ramli. Rozaimi Ramli pensyarah
dekat apa nama, dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat Upsi. Yusim. Ada apa? Upsi. Contoh dia kata apa? Dia bawa keluar. Contoh ni cara saya cakap dan saya pernah baca. Dia kata lutut ni bukan aurat. Dia kata lutut bukan aurat. Okey, dia datang keluarkan hadis sahih belaka. Okey. Dengar saya cakap Maulana Husin cakap apa? Maulana Husin kata hadis tu memang sahih, tak dinafikan dia sahih. Tapi kenapa Imam Nawawi, imam-imam mazhab kita, mazhab Syafi'i terutamanya kata yang kata lututnya aurat tak bawa keluar. Kenapa? Kenapa? Tahu tak agak-agak kenapa? Sabrina nak tolong jawab. Tak nak Nabi kena tohmah. Tak nak Nabi kena tohmah. Rozaimi Ramli, Dr. Rora ni dia cakap dekat ni, dia datangkan dalil-dalil tu, antaranya dalilnya dia kata ialah disebut tu yang saya baca, saya tengok kat dalam video tu, dia kata dalil dia ialah apa? Dalil dia ialah suatu hari Nabi ni duduk dekat dalam bilik, Abu Bakar datang. Dalam keadaan Abu Bakar ni nampak keputihan peha Nabi. Lepas tu Nabi tak tutup lagi. Masa tu dalam tu ada Aisyah. Yang merepotkan ni cerita ni Aisyah. Lepas tu datang pula Umar, menantu Sayyidina Umar, menantu Nabi juga. Nabi tak tutup juga peha. Lepas tu datang Sayyidina Ali, menantu Nabi. Pun Nabi tak tutup juga peha. Tiba-tiba datang menantu Nabi yang seorang ni. Siapa nama dia? Osman. Sayyidina Osman ni yang menantu Nabi yang seorang ni, Sayyidina Osman ni, dia datang je Nabi terus tutup. Kan? Lepas tu Rora kata apa? Hadis ni sahih, dihukumkan sahih apa semua. Okey, dia guna akal dia, semata-mata akal, dia kata apa? Hadis ini menunjukkan peha itu tak aurat. Soalan, imam-imam dulu tak tahu ke? Imam Syafi'i tak tahu ke hadis tu? Tahu. Imam tu tak tahu? Tahu. Tapi kenapa imam-imam ni, terutamanya Imam Syafi'i, terutamanya Imam mujtahid mazhab, mujtahid mutlak yang namanya Imam Nawawi ni, dia tak bawa keluar hadis tu? Pasal dia tahu mereka ni memandang lebih jauh daripada kesahihan hadis tu. Apa dia? Dia pandang tu depan tu. Kalau hadis ni orang tahu, kan, apa yang berlaku selain daripada hukum yang akan keluar, apa yang berlaku yang lebih besar daripada tu ya, orang akan tuhmah Nabi ni apa, suka tunjuk kemaluan dia kat orang. Saya baca dalam satu hadis, masa tu saya tahun 3. Hadis cerita tentang ketika Nabi perang, Nabi nak naik kuda, betul? Bukan naik kuda, Nabi naik kuda. Nabi naik kuda sampai apa? Orang Arab dia perang pakai jubah, di mana dia ada seluar. Sampai nak ceritanya, sahabat-sahabat ketika itu nampak keputihan peha Nabi. Nampak keputihan peha Nabi. Nak cerita apa? Nak cerita Nabi ni suka buka aurat. Dan bila saya nak buat konklusi daripada tu, apa yang berlaku, lepas seminggu daripada Rora buat keluar hadis tu, kan? Rora buat keluar hadis tu, apa yang berlaku, ada orientalis barat, keluar hadis yang lebih sahih daripada Rora buat keluar. Lebih sahih daripada Rora buat keluar yang hadis ni lah. Rora buat keluar hadis ni. Ada orientalis barat, kafir pun, keluar hadis yang lebih sahih daripada Rora. Lepas tu apa yang berlaku? Ramai-ramai ramai-ramai keluar, antaranya komen tu, Nabi ni suka tunjuk tunjukkan kemaluan. Ada satu tu, saya dah lupa saya simpan kat mana. Sedih tak? Kata pembina sunnah, tapi sunnah yang paling besar iaitu memelihara kehormatan Nabi tak dijaga. Macam mana tu? Lepas tu geng-geng budak-budak kita dekat USAS, apa yang berlaku, dia tahu hadis tu, dengar hadis tu daripada orang, pakat-pakat main bola ada seluar pendek belaka. Bodoh gila saya kata. Penat ustaz-ustaz ngajar. Dapat tahu satu hadis tu,
Selepas 18 tahun, 19 tahun belajar, kata peha ni aurat, tiba-tiba dapat dalil kata peha ni tak aurat, terus main bola, nampak peha pengajian Islam. Macam mana? Sebab tu saya kalau saya tak ada nak tak adalah nak berhujah dengan orang ni. Saya tak pandai. Saya tak adalah ngapal macam pandai macam Rora tu yang hafal tu nak kitab ni tak ada, tak pandai lah. Tapi nak ceritanya kalau kita betul-betul orang yang nak bela Nabi bukan cara macam tu. Semata-mata menghukumkan hadis saja. Kita kena ingat jarah dan takdil tu bukan semata-mata nak tahu status hadis tu saja. Kita kena ingat kita sepatutnya kita belajar hadis ni supaya kita ni dapat menyelami sebenarnya kehidupan Rasul tu macam mana. Tapi apa yang berlaku, kita ni memudah-mudahkan agama. Kita sangat mudahkan agama. Oh, dapat dalil. Ada dalil kata peha Nabi peha tak aurat. Kita nak main bola, apa masalahnya kita buka kita pakai seluar pendek kepala otak. Contohlah tu. Sorry lah dah tanya tu, layan je lah kan. Dah tanya. Macam mana? Imam Syafi'i nak mengajar kita macam tu. Tak salah berhujah dengan orang yang konon-kononnya ada ni. Tak payah, tak habis. Takkan habis. Sebab tu saya faham daripada tu, lepas daripada saya berhujah tu saya tanya Ustaz Akli Ahmad. Pensyarah Unisyam. Dia pensyarah Unisyam sekarang, Kedah. Dia rektor rektor bahagian syariah dekat Unisyam. Saya pernah ngaji dengan dia. Antara kitabnya saya habis dengan dia kitab bukan Asbabun Nuzul. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad. Ashbahun Nazair. Banyak kitab saya habis dengan dia. Kami ngaji setahun tu banyak kitab saya habis dengan dia. Antaranya kitab Ashbahun Nazair. Lepas tu apa lagi 2-3 lah. Banyak ada kitab kami baca dengan dia. Memang sedih lah. Memang sedih. Sedih dia pun sebut macam tu lah. Tak sepatutlah kita buat macam tu. Tak patutnya kita buat macam tu. Okay, itu saja. Allahu'alam. Jawab kot. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada kita ambil kehadiran lah. Okay, buka kamera. Nanti Sabrina nanti ni macam biasa tandakan hadis yang kita dah baca. Lepas tu hadis apa pula ni kita nak baca ni. Okey. Senyum. Tu apa nama ni? Nazira. Boleh buka kamera Nazira? Okey, tak boleh kot. Okey. InsyaAllah kita tangkap gambar 1, 2, 3. Oh, Nazira pun nampak. Buka semula. Mana? Nazira, nampak mata je. Keras lah. Okey. Semula 1, 2, 3. Okey. InsyaAllah. Seorang siapa yang tak datang? Siapa tak datang? Amir. Amir ada. Siapa tak datang? Okey. Itu sajalah. InsyaAllah. Terima kasih atas kehadiran tu hari ni. InsyaAllah. Nazira pun nampak lubang hidung. Aduh. Tak apa Nampak tengok tak video saya tu? Apa nama ni? Tengok tak video dalam YouTube? Kalau tak dapat dari